Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, haji, hajah, semua pendengar dan yang setia menunggu live kita setiap harinya untuk mendengarkan pengajian bahasa Arab bersama kita, iaitu di page Pusat Tahfiz At-Taqwa. Alhamdulillah kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini, dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan hingga pukul 9.30, dan selepas tu nanti akan diteruskan oleh Ustaz Farid hingga pukul 10. Ini kita berdua akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dari 8.30 hingga 9.30, iaitu untuk pengajian menggunakan kitab Tabel Nahu Al-Fatih. Kita akan menggunakan kitab ni, dan kita pun dah habis satu level saya, dan sekarang dua level dah ya. Dan sekarang kita masuk kepada level 3. Sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Jadi semalam kita dah habiskan iaitu fi'il madi dan juga fi'il amar. Jadi fi'il madi dan fi'il amar, kalau kita nak refresh lagi tuan-tuan, itu adalah yang mabni. Kalau fi'il mudhari' ini bukanlah mabni. Tapi sebelum tu, sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam memahami dan belajar bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab ni. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dah habiskan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Sekarang kita masuk kepada fi'il madi dan fi'il amar. Sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia berbeza dengan fi'il madi dan fi'il amar. Kalau fi'il madi dengan fi'il amar semalam yang kita dengar itu dia mabni. Ada yang mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala al-fathi, macam tu banyak semalam tu. Kalau fi'il madi 3, mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala al-fathi. Kalau fi'il amar mabni ala sukun, mabni ala hadfi harfil illah, mabni ala hadfin nun, mabni ala al-fathi. Atau dalam kitab tu dalam kitab ni berbahasa Melayu. Kalau yang saya sebutkan tadi berbahasa Arab dia. Okey. Dan kita sekarang masuk fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' ni ada dua tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada yang dia tu mabni. Nanti akan dijelaskan. Dan ada juga dia tu yang tak mabni. Mabni ni yang dia tak berubah-ubah akhiran dia. Ada fi'il mudhari' yang tak berubah-ubah akhiran dia. Tapi ada juga fi'il mudhari' itu yang berubah akhiran dia, atau dia namai mu'rab. Ada juga fi'il mudhari' yang mu'rab yang berubah akhiran dia. Kadang dia yaqra'u berubah jadi yaqra'a, ataupun jadi berubah jadi yaqra'.
Jadi macam tu lah. InsyaAllah akan dijelaskan oleh pelajar kita Syahir. Nanti akan jelaskan. Dan selepas Syahir menjelaskan pun, insyaAllah saya akan mengulangi lagi dan meringkaskan apa yang dijelaskan oleh Syahir tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dengarkan penjelasan daripada Syahir, iaitu fi'il mudhari' dan kaedah dia dalam bahasa Arab. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada hari ini level yang ketiga, pada bab yang ketiga lah, fi'il yang ketiga, yang mana semalam dah terangkan fi'il madhi dan fi'il amar, dan hari ini kita akan terangkan fi'il mudhari'. Okey, baik. Jadi kita cuba tengok dulu pada buku. Okey. Pada buku Tabel Nahwu Al-Fatih, muka surat yang ke-57, bab fi'il mudhari' lah. Baik. Sekejap Okey, baik. Bismillah. Baik, jadi hari ni kita bahas bab fi'il mudhari'. Dia kata dekat sini, fi'il mudhari' itu mu'rab. Yakni apa makna mu'rab tu? Menerima i'rab ataupun ada i'rab lah. Ada yang tidak menerima i'rab. Yang tidak menerima i'rab tu kita panggil apa? Mabni. Itu lawan kepada i'rab, mu'rab lah. Apa mu'rab? Iaitu rafa', nasab dan jazam. Mu'rab ni maknanya boleh jadi i'rab rafa', nasab ataupun jazam. Kenapa tak ada jar? Sebab fi'il tak boleh masuk i'rab jar. Okey. Tetapi ada kalanya mabni. Kadang-kadang pun boleh jadi mabni juga fi'il mudhari' ni. Iaitu mabni fathah jika bertemu dengan nun taukid, dan mabni sukun jika bertemu dengan nun niswah ataupun nun yang menunjukkan perempuan banyak. Okey. Macam mana kita nak kenal dengan nun taukid dengan nun niswah ni? Cuba tengok contoh dia. La astahilanna. Okey. La astahilanna as-sa'ba. Jadi lam dekat sini kita panggil lam takkid lah. Lam untuk menguatkan lagi. Astahilanna. Ini fi'il mudhari', astahil. Istahala yastahilu. Bila masuk dhamir anna jadi astahil. Jadi patutnya astahilu lah. Jadi kita tengok lam tu dia jadi fathah. Sebab apa? Dia ada nun taukid. Nun taukid. Kita panggil ni nun taukid lah. Ataupun kita tengok lagi contoh. La ajtahidan. Ni nun niswah. Minta maaf. Dua ni nun taukid. Kita pernah bahas semalam yang mana ini nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Sakilah yang bertasydid, khafifah yang bersukun. Lepas tu ini pun sama, la ajtahidanna. Ya'malna. Ya'malna ni dia apa ni? Dia baru masuk nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan banyak. Contohnya ya'malna lah. Maknanya yang pelaku dia siapa? Dhamir hunna. Dhamir hunna ni mereka perempuan ramai. Jadi dia masuk nun niswah lah. Inilah nun dia yang dipanggil. Ataupun antunna tal'abna. Antunna pun nun niswah juga. Sebab apa? Ini untuk mukhatab ataupun untuk yang lawan bicara kita lah, yang ada kat depan kita. Kita pakai dhamir apa? Antunna, untuk perempuan ramai. Untuk perempuan ramai kamu pun sama, untuk perempuan ramai dia pun sama juga. Dia ni macam hunna lah, mereka. Kalau kita nak cakap berdepan, kita cakap lah antunna. Okey. Itulah dia. Okey, lepas tu dia ada bagi tahu sedikit pasal af'alul khamsah. Dia ada bagi tahu sedikit lah pasal af'alul khamsah ni.
Jadi kita cuba tengok apa yang dia nak bagi tahu. Okey, sekejap Okey. Af'alul khamsah, fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw jamak, alif tasniyah atau ya muannasah mukhatabah. Ini rasanya pun kita dah pernah belajar dah ni. Rasanya semalam. Ya muannasah mukhatabah lah. Jadi kita nak tahu waw jamak ni macam mana, alif tasniyah ni macam mana, ya muannasah mukhatabah ni pula macam mana. Jadi kita cuba tengok, dia ada kasih nombor kan, waw jamak tu nombor 1, kita cuba tengok nota kaki. Nota kaki bawah tu. Cuba zoom sikit Okey. Jadi dia ada cakap dekat sini. Pertama, waw jamak adalah waw yang menunjukkan makna lelaki banyak. Ni waw jamak. Contohnya yasma'una ataupun tasma'una. Inilah contoh dia ada. Al-mu'minuna yasumuna. Ni kita kena tunjuk fi'il mudhari' lah. Sebab kita kena belajar bab fi'il mudhari' kan. Bila bertemu waw jamak jadi macam inilah, yasumuna. Ini kalau bertemu fi'il mudhari'. Jadi waw jamak itu adalah yang menunjukkan lelaki banyak. Kalau lelaki banyak ada waw jamak. Yang kedua, alif tasniyah. Alif yang menunjukkan makna dua. Ini pun kita dah pernah belajar dah ni. Contohnya kalau isim dia at-talibani. Kita pernah belajar isim tasniyah kan. Jadi fi'il mudhari' pun masuk alif tasniyah juga. Contohnya dia dikasih dekat situ yajlisani. Dua orang pelajar sedang duduk. Fi'il mudhari' kan makna dia sedang ataupun akan duduk kan. Boleh letak sendiri. Okey, ini pula alif tasniyah yang kedua. Lepas tu ya muannasah mukhatabah ni apa pula? Ini ya yang menunjukkan orang kedua perempuan. Contoh hal anti tadhhabina. Orang kedua ni maknanya lawan bicara, orang yang kita tengah cakap dengan dia sekarang ni. Tapi untuk apa? Untuk kamu perempuan, satu orang sahaja. Ini khas lah. Ini macam untuk khas. Ya muannasah mukhatabah. Bila masuk dhamir anti, fi'il mudhari' ni bila masuk dhamir anti, dia jadi anti tajlisina. Okey. Jadi bila dah masuk dhamir anti ni untuk kamu seorang perempuan. Jadi dia punya fi'il tu akan tambah apa ni lah. Ya muannasah mukhatabah tu. Ya muannasah perempuan mukhatab. Mukhatab yang ada depan kita. Itu dia. Okey. Lepas tu kita tengok contoh dia pula. Lawan mabni itu memang mu'rab. Jadi kalau dia mu'rab, dia bukan mabni. Kalau dia mabni, dia bukan mu'rab. Dia akan ada salah satulah fi'il mudhari' sama ada dia mabni ataupun mu'rab. Okey, kita tengok i'rab rafa' dia. Macam biasa, asal dia memang i'rab rafa', tapi disebabkan ada huruf-huruf yang kacau, boleh jadi i'rab nasab dan jazam. Kita cuba tengok rafa'. Untuk fi'il mudhari' lah. Yansuru. Ni semua macam biasalah. Nasara yansuru. Yansuru, yujahidu, yastaghfiru. Ini bila bentuk fi'il mudhari' sahih lah. Sahih. Maknanya fi'il mudhari' sahih ni apa? Ada huruf sahih, tak ada huruf illat. Macam kita pernah belajar sebelum ni. Lepas tu nasab lan yansura. Lan, ada lan yang kacau dekat situ, jadikan dia i'rab nasab. Ini fi'il mudhari'. Lepas tu lam yansur. Lam yansur pula disebabkan ada lam, dia kacau dia jadi majzum. Lepas tu ni fi'il mudhari' mu'tal yang mana akhir dia ada huruf illat. Macam biasa kita pernah belajar ni, pernah dengar. Yanhu, contohnya yanhu. Yanhu tengok hujung dia huruf illat ni. Ada waw. Lepas tu ni yarmi, ada ya. Lepas tu ni yakhsha, ada alif. Jadi ini asal dia lah. Asal dia apabila orang panggil apa? I'rab dia rafa'. Jadi bila nasab, dia jadi lan yanjua. Lepas tu lan yarmiya, lan yakhsha. Okey, jadi ini ada pembahasan sikit lah dia. Lan yanjua, i'rab dia nasab. Nampaklah nasab dia tu. Lepas tu ini nampak juga. Jadi ni yakhsha ni dia still jadi apa ni alif. Jadi dia tak jadi i'rab apa?
Dia memang i'rab nasab tapi dia tak nampak. Macam kita tak berapa nampak. Mana nasab dia kat situ? InsyaAllah nanti ustaz akan jelaskan. Lepas tu yang ni pula jazam. Lam yanju. Asalnya kan yanju, ada waw. Kan asalnya macam ni. Lepas tu bila masuk amil jazam, kita panggil amil jazam lah. Jadi lam yanju, lepas tu lam yarmi, lepas tu lam yakhsha. Tengok ni semua buang huruf ilat. Kita kan pernah belajar tanda-tanda i'rab untuk fi'il mudhari' dekat bab isim. Dekat bab level 1 lah. Dekat bab level 1 ada. Okey, lepas tu ini untuk fi'il mudhari' mu'tal yang mana ada huruf ilat. Lepas tu af'alul khamsah. Af'alul khamsah ni tadilah yang kita pernah baca tadi tu, fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw jamak. Pertama waw jamak, yang kedua alif tasniah, yang ketiga atau ya muannasah mukhatabah. Yang tadi kita baca tu. Itulah kalau kita nak tahu itu fi'il af'alul khamsah, fi'il yang 5. Yajlisa ni, contohnya yajlisa ni ada nun kat sini. Ni ya ini alif tasniah lah ni. Yajlisa ni, lepas tu nun dia lah tanda rafa' dia. Ada orang panggil apa, menetapkan nun. Tanda nasab dia apa? Bila dah masuk lan, dia akan jadi yajlisa. Dia akan jadi yajlisa, membuang nun. Tanda dia dah membuang nun bila masuk nasab. Lepas tu lam yajlis. Ya, mu'tal tu adalah untuk huruf ilat lah. Dekat hujung ni ada huruf ilat. Itu dia panggil mu'tal. Kalau sahih, huruf sahih. Lepas tu ni kita tengok last, lam yajlisa. Ni pun sama, tanda dia sama, membuang nun juga. Ni nasab dengan jazam dia sama je. Cuma lam ni yang menjazamkan dan lam ni yang menasabkan. Jadi nanti akan ada pembahasan khusus huruf-huruf ataupun perkara-perkara apa yang boleh menasabkan fi'il mudhari' dan boleh menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi ini dia hanya kasih contoh je lah. Jadi itu saja pembahasan daripada saya pada fi'il mudhari' ni. Jadi InsyaAllah nanti lepas ni Ustaz Agong akan terangkan dengan lebih jelas lah. InsyaAllah. Jadi itu sajalah af'alul khamsah. Saya harap tuan-puan semua boleh faham. Masuk waw jamak, lepas tu alif tasniah ataupun ya muannasah mukhatabah. InsyaAllah nanti Ustaz akan terangkan. Jadi itu sajalah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan dan puan, sekarang kita cuba nak tambahkan sedikit apa yang dijelaskan oleh pelajar kita tadi, Syahir. Alhamdulillah saya dah menjelaskan cukup banyak untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni apa? Kata kerja yang sedang berlangsung ataupun akan. Jadi dia di masa sekarang ke akan datang, kata kerja dia tu. Okey. Fi'il mudhari' macam yang saya cakap di awal tadi, dia ada yang mu'rab, ada yang mabni. Di fi'il mudhari' itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Okey. Jadi kalau yang mabni ni sama macam fi'il madi dan fi'il amar semalam. Yang mabni ni. Dalam kitab tu dah ada tulis kalau dia untuk antunna dengan hunna. Contoh dia hunna. Kalau kita menggunakan fi'il mudhari' satu saja sekarang ya, yadhhabu. Hunna yad. Kalau hunna yadhhabna. Ni dia perkataan yadhhabna. Ini akan berkekalan, tak boleh berubah-ubah akhiran dia. Tak akan pernah dia jadi yadhhabni. Tak akan pernah berubah jadi yadhhab. Tak akan pernah berubah jadi yadhhabnu. Tak akan berubah-ubah.
Yadhhabna. Kalau antunna macam tu juga. Antunna tadhhabna. Ini pun tak akan berubah na dia ni. Macam tu juga. Walaupun nanti kita, tuan-tuan dan puan-puan bubuh sini lam ke lan ke, tak akan berubah-ubah. Jadi kalau perempuan ramai ni memang dia setia dia macam tu. Jadi kalau nak setia, cari yang ramai-ramai. Macam tu lah ya. Tu gurau je. Okay, jadi macam tu lah. Ini mabni. Jadi kalau pakai hunna dengan antunna, dia tak akan berubah. Yang sebab tu dalam kitab dinamai sini ni nunun niswah. Nunun niswah itu nama nunun niswah. Nunun niswati. Niswah tu apa makna dia? Maknanya perempuan ramai, jamak dia. Jadi dia ada an-nisa, ada niswah. Okey. Nunun niswah. Ini dinamain nun niswah. Jadi fi'il mudhari' kalau di akhiran dia ada nunun niswah, dia mabni, tak akan berubah-ubah. Itu untuk yang mabni pertama. Mabni kedua, yang tak akan berubah tu kalau dia berjumpa dengan nun taukid. Dalam kitab ni ada contoh dia, nun taukid kan? Ada kan? Ada. Apa dalam kitab ni? La astahilanna, la ajtahidan. Kita ambil dengan yalhabu. Contoh dia la adhabanna. La adhabanna atau la adhaban. Macam ni. Okey, ni nun taukid ya. Yang nun sekarang ni bukan nun niswah nama dia lagi ni. Ini ni nunun taukid. Nunu at-taukidi. Taukid tu apa dia? Untuk menegaskan, menguatkan. La adhabanna. Saya memang betul-betul akan pergi. Saya memang akan pergi. Saya memang sungguh saya pergi. Sungguh saya pergi. Jadi kalau ada nunun niswah dengan nunun taukid, maka dia mabni. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan nanti buat ayat lah. La adhabanna, la akulanna. Saya betul-betul makan. Saya betul-betul makan ni. Atau kita cakap saya sekarang ni betul-betul sakit ni. Ada orang-orang tak percaya kita sakit kan? Saya betul-betul sakit. La amradanna. La amridanna. Marido yamradu la amradanna. Tapi tak baik juga soal ayat dengan sakit dah. Kita gunakan ayat-ayat yang positif boleh nanti tuan-tuan dan puan-puan tulis ayat dia. Okey, ini yang mabni pertama. Mabni fi'il mudhari'. Ada nun niswah ataupun nun taukid. Tadi pun dah jelaskan. Yang mu'rab ni maksud dia ada dia yang rafa', ada dia yang nasab, ada yang dia jazam. Jadi ada yang fi'il mudhari' tu yang dia tu rafa', ada yang dia tu nasab, ada yang dia tu jazam. Contoh dia macam mana? Kita tengok contoh dia. Kita ambil yadhhabu saja. Yadhhabu. Ini rafa' ni. Dia pakai dhammah dia. Ciri-ciri dia. Yadhhabu. Nasab dia macam mana? Jadi dia lan. Contoh dia kita tambahkan dengan lan. Lan yadhhaba. Berubah jadi a sini ni. Dia kenapa dia boleh berubah Ustaz? Nanti kita dah belajar. Dia berubah disebabkan ada lan sebelum dia. Ada tukang kacau. Lan. Banyak tukang kacau dia. Ada lan, ada an, ada idzan. Ada lagu dia an lan idzan kailam lam juhud hatta fajawab awau ma'iyah. Okey. Kalau saya lagukan terus nanti tuan-tuan dan puan terlena nanti, terkagum-kagum nanti. Sebab suara saya tak bagus sangat. Okey. Lan yadhhaba. Okey. Ini nasab. Akhirannya fathah. Ada juga lam yadhhab. Kalau lam ni lain pula ni. Ni samseng untuk jazam ni.
Ni beza pula lagi ni. Kalau lam ni dia tu pengacau daripada gangsnya jazam. Kalau tadi ni lam ni untuk nasab, kalau lam ni jazam. Okey. Ni kalau lam ni untuk jazam. Jadi lam ni ada pula kawan-kawan dia. Kalau lam ni lam lain apa? Lam lama, la nahi, lam amar, in man mah. Adalah lagu yang nanti saya boleh lagukan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sebenarnya suara saya lebih bagus pada saya. Tak. Okey. Dah. Ini kita nampak sini pakai u, pakai a dan pakai sukun ya. Ada kita ambil contoh yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam kitab tu dia pakai contoh dia apa sana tu? Yanju. Okey. Kita ambil contoh yang lain. Berdoa masalah dia apa? Apa? Berdoa? Da'a yad'u. Okey. Kita ambil ad'u. 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 Apa? Okey. Ad'u. Kalau pakai lan, jadi dia lan ad'uwa. Ni makna dia ad'u ni boleh makna dia memanggil, boleh makna dia berdakwah, boleh makna dia berdoa. Kita ambil sekarang makna dia memanggil lah. Lan ad'u, lan ad'uwa. Lam ad'u. Tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya yadhabu ni sama status dia dengan ad'u. Lan yadhhaba ni sama status dia dengan lan ad'uwa. Lam yadhhab ni sama dengan lam ad'u. Cuma kategori kata kerja dia berbeza. Kalau yang ini dinamai fi'il mudhari' sahihul akhir. Akhiran dia betul. Akhiran dia huruf sahih, bukan huruf illat. Huruf illat tu alif, waw dan ya. Ini ada huruf illat sini? Tak ada kan? Sini ba. Kalau sini ni huruf illah akhiran dia. Apa tu? Waw. Jadi kalau fi'il mudhari' tersebut berakhiran huruf illah atau dinamai mu'tallul akhir, maka bentuk rafa', nasab dan jazam dia sedikit berbeza daripada yang sahihul akhir. Ini sahihul akhir nama dia. Jadi sahihul akhir ni apa dia? Huruf terakhir dia tu tak ada huruf ilat. Huruf terakhir dia saja. Kalau mu'tal akhir apa? Huruf terakhir dia ada huruf illah. Jadi berbeza bentuk i'rab dia, bentuk perubahan dia berbeza. Kalau yang ni yadhhabu, lan yadhhaba, lam yadhhab. Kalau sini ad'u, ad'uwa, ad'u. Kalau nasab dia macam mana? Nasab dia dengan sebenarnya kalau kita nak cakap sini nasab dia rafa' dia dengan sukun ke rafa' dia? Bukan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan dengan sukun. Macam mana jadi kita jawab dia? Rafa' dia tetap dengan dhammah nama dia. Dhammah. Tetap dengan dhammah. Tapi dinamai dhammah muqaddaratun. Muqaddarah ala al-waw. Dhammah yang disembunyikan di atas waw. Jadi sebenarnya di sini ada dhammah tapi disembunyikan. Okey. Okey. Sebenarnya ada dhammah tapi disembunyikan. Jadi tetap rafa' dia atau marfu' dia atau ciri khas marfu' dia dengan dhammah, walaupun sini yang nampak tu sukun. Ataupun dalam kitab tu dia buat sukun ya, dia buat sukun. Apa nampak tu sukun okey. Kalau yang nombor 2, ini sama saja dengan ni. Tanda nasab dia apa? Dengan fathah, sama saja. Fathah. Okey. Kalau nasab dia sama saja, mu'tal akhir. Lepas tu kalau jazam dia
Sini pakai sukun. Yang di sini ni tadi, sini sepatutnya ada huruf illah. Kan sini dia selepas ain ni ada waw. Sini selepas ain tak ada lagi waw. Jadi apa tanda jazam dia? Kan ni kan jazam. Tanda jazam ni apa? Membuang huruf illah. Okey tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi ini perbezaan sahih akhir dengan mu'tal akhir dari segi i'rab dia. Kalau kita nak tengok kepada i'rab dia, itulah perbezaan dia, sahih akhir dengan mu'tal akhir. Kita ambil contoh yang lain. Macam semalam, takut bahasa Arab dia apa? Khasyiya yakhsha. Kita ambil yakhsha. Yakhsha. Lepas tu lan. Yakhsha. Lepas tu lam. Yakhsha. Apa ni tanda rafa' dia? Rafa' dia dengan dhammah muqaddarah. Sama macam ni tadi. Sini ni apa tanda nasab dia? Tanda nasab dia dengan yang ini ni, apa tanda nasab dia? Ya, dia ni ada huruf tu tak? Tak ada. Kita bagi juga istilah dia. Yang ini sama macam yang ni, tapi nama dia adalah fathatun. Sama juga. Muqaddaratun alal alif. Tuan-tuan, ini alif ya. Ini bukan ya, ini alif. Jadi fathatun muqaddaratun alal alif. Jadi tanda nasab dia apa? Fathah. Sini dia ada fathah sebenarnya, tapi disembunyikan. Ada fathah yang tersirat tapi bukan tersurat. Okey. Jadi kalau tujuan lan yakhsha. Oh ustaz, ini ada lan. Kenapa dia tak nasab? Kenapa tak bagi bubuh fathah sini? Tak bubuh tuan-tuan dan puan-puan, cuma tersirat sahaja. Sebab tu dinamai tanda atau ciri khas nasab dia tak nampak, iaitunya fathah muqaddarah, fathah yang tak nampak. Kalau jazam dia macam mana? Tetap membuang huruf illah. Sini ada alif kan tadi sebenarnya? Alif dia kita buang saja. Jadi kalau jazam ni memang asyik membuang-buang ya. Macam tu membuang huruf illah dia ya. Okey, betul. Kalau fi'il tak ada yang tadi ada yang betul saya jawab dekat komen. Kalau fi'il memang tak ada yang jar. Yang jar tu cuma untuk ismun sahaja. Jar tu sangat setia dengan ismun. Okey. Kalau yang fi'il mudhari' yang paling setia dengan fi'il apa dia? Jazam. Sebab jazam tak nak berbagi kasih kepada isim. Dia hanya kepada fi'il. Tapi kalau rafa' dengan nasab, dia ada pada dua-dua tu sekali. Ada pada ismun, ada pada fi'ilun. Fi'il mudhari' ya. Okey. Ada soalan? Dah. Ini sahih akhir, ini mu'tal akhir. Jenis fi'il mudhari' tak setakat dua ni saja tuan-tuan dan puan-puan. Tadi dah jelaskan oleh saya, ada satu lagi nama dia al-af'alul khamsah. Saya tulis dekat mana Tulis kat sini lah ya. Tuan-tuan dan puan-puan Sini tadi sahih akhir, sini mu'tal akhir. Saya tulis sini ya. Okey. Yang satu lagi dinamai al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Semalam ada nama dia al-asma'ul khamsah. Sekarang nama dia al-af'alul khamsah. Tapi kalau huruf tak ada, al-huruful khamsah tak ada. Jadi al-asma'ul khamsah, al-af'alul khamsah. Apalagi kalau isteri 5 tak boleh, 4 je boleh. Okey. Okey, al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah, apa dia? Yang dia tu ada waw dengan nun akhiran dia, atau ada waw di akhir dia, ataupun waw ni dinamai wawul jamaah, semalam kita dah belajar, ataupun berakhiran alif yang menyatakan dua orang. Kita tengok ya habuna, ataupun ya habani, ataupun tad. Nampak yang bawah saya? Tad tazhabina. Macam ni ya.
Okey. Macam ni ada 5 lagi. Ada nanti ini baru 3. Ini af'alus salasah nama dia bukan. Dia ada 2 lagi. Yadhhabuna, yadhhabani, tadhhabina. Ada satu lagi tadhhabani, tadhhabuna. Okey. Nantilah boleh tuan-tuan baca saja. Nanti kita pun ada jelaskan ya Syahir. Nanti ada jelaskan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan risau. Okey. Yadhhabuna. Ada wawul jamaah. Ini wawul jamaah nama dia. Yadhhabani. Ini alif tasniyah nama dia atau alifus naini. Ini nama dia yaul muannatsah mukhatabah atau tadi saya cakap kalau kita berbincang dengan depan kita ni depan saya ni ada seorang pelajar perempuan, saya akan bagi tahu anti tadhhabina, kamu pergi. Jadi kalau kamu pergi bukan tadhhabu, bukan kamu yang macam anta, tapi pakai anti tadhhabina. Anti tadhhabina, anti takulina, kamu makan. Apa lagi? Anti taqra'ina, kamu baca. Okey. Jadi ya di sini ini nama dia yaul mukhatabah. Okey. Tadi kalau al-af'alul khamsah dia berbeza juga dengan bentuk-bentuk yang lain ni. Dengan bentuk sel akhir berbeza dia macam mana pada i'rab dia. Saya padamlah sini ya. Okey. Kalau dia saya bagi lan di sini, lan macam tu nun dah hilang. Lan jadi dia lan yadhhabu. Lan yadhhabu. Ustaz ada pakai alif pula sana. Kenapa bagi alif? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu ada sedikit penjelasan dia. Kenapa sana tu lan yadhhabu? Kenapa bagi alif sini ni? Buang nun. Okeylah, senang saja. Kenapa tambah pula alif? Tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk membezakan. Contoh fi'il mudhari' memanggil apa tadi? Yad'u kan? Yad'u kan? Ini kita kalau tak bagi alif, dia akan serupa macam ni bentuk dia. Jadi biar orang tak tersalah faham. Sebab tu bagi alif sini ya. Biar tak tersalah faham Jadi bagi alif. Sebab tu nak bagi alif sini. Untuk membezakan dia dengan fi'il yang mu'tal akhir tadi ya. Sebab tu bagi alif. Sebab tu sini bagi alif. Okey, kalau kita bagi lam sini macam jazam yang jazam dia. Jadi macam mana dia? Lam sama juga. Sama je bentuk dia. Lam yadhhabu. Sama juga bentuk dia. Tak berbeza. Yadhhabani macam mana? Yadhhabani kita bagilah. Lan. Sama juga. Membuang nun je semua tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz ni bagilah alif biar adil lah. Okey kita bagi alif. Dua alif tak payah. Tak payah dua-dua. Satu je lah. Sebab dua-dua mubazir kita buat. Tak boleh tambah alif Kalau pakai lam yadhhaba. Sama juga. Membuang nun. Jadi nun dia ni dibuang-buang semua. Kalau bila mana jadi nasab dan jazam tadhhabina macam tu juga. Lan tadhhabi ataupun lam tadhhabi. Dibuang nun semua. Semua nun dibuang. Jadi nun itu dibuang Itu itu nama dia. Inilah nama dia al-af'alul khamsah tu. Jadi ciri khas dia kalau dia rafa' dengan nun, kalau nasab dan jazam dia dengan membuang nun. Dibuang-buang saja nun dia. Okey. Okey. Dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ringkaskan lagi. Fi'il mudhari' ada yang mabni, ini dia. Ada yang mu'rab, rafa', nasab dan jazam. Cuma fi'il mudhari' dia sendiri pun ada 3. Fi'il mudhari' itu ada 3 jenis. Ada yang sail akhir, ada yang mu'tal akhir, ada al-af'alul khamsah.
Setiap jenis ni dia berbeza-beza bentuk i'rab dia. Berbeza-beza alamat i'rab dia. Kalau rafa' yang sahih akhir dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazam dengan sukun. Kalau mu'tal akhir dengan dhammah muqaddarah, dengan ada pula dengan fathah muqaddarah, ada dengan membuang huruf illah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, silalah buat darjah macam ni, buat diagram dia atau macam manalah yang tuan-tuan dan puan-puan senang nak hafal ataupun nak ingat ciri, nak faham apa nak ingat kaedah daripada fi'il mudhari' ni. Okey, ada soalan saya? Makna lam. Okey, makna lam maknanya belum Makna lam belum. Kalau lam ni belum, kalau lam tidak pernah, tidak akan pernah. Tidak akan pernah, okey? Ada lagi soalan? Itu saja. Jadi ini saja dulu. Kita masuk tajuk baru saya. Nanti siap lagi saya akan menjelaskan lagi tajuk yang kedua untuk tuan-tuan dan puan-puan, iaitu fi'il mudhari' dan al-af'alul khamsah yang mansub. Jadi sekarang ni yang mansub-mansub saja. Yang rafa' ni dia tak ada hal pun. Rafa' ni tak ada yang mesti kita apa kan, sebab dia tak ada berkenaan dengan amil atau pengacau. Tapi kalau nasab ada. Sila Syahid. Okey, jadi baik kita sambung lagi bab baru. Tadi Ustaz Agong dah menjelaskan fi'il mudhari' lah secara jelas. Jadi kita akan belajar dekat sini macam mana i'rab dia boleh berubah lah. Pertama dengan, okey, ni dia nak terangkan fi'il mudhari' dan af'alul khamsah mansub. Dekat sini dia ada terangkan fi'il mudhari' dan af'alul khamsah mansub. Okey. Fi'il mudhari' dan af'alul khamsah dibaca nasab jika dimasuki amil nasab. Sekarang ni kita akan belajar amil nasab, perkara yang membuatkan fi'il mudhari' itu nasab. Macam mana? Okey, tanda nasabnya fathah, sedangkan af'alul khamsah tanda nasabnya membuang nun. Tanda nasab untuk fi'il mudhari' biasa ni fathah, kalau untuk af'alul khamsah tanda nasab dia buang nun. Okey, jadi kita tengok table-table dia dah. Kita tengok contoh. Jadi ini semua senarai dekat tepi-tepi ni dia ada tuliskan senarai-senarai amil nasab. An, lan, izan, kai semua. Okey, kita tengok dulu. An. Okey. Contohnya fi'il mudhari'. Ini contoh fi'il mudhari' sahih lah. Uridu an aqra'a al-Qur'ana. Okey, ini fi'il mudhari' sahih yang mana hujung dia tak ada huruf ilat tapi ada huruf sahih. Fi'il mudhari' sahih akhir lah. Jadi tanda nasab dia dengan fathah. Lepas tu fi'il mudhari' mu'taliyah. Mu'taliyah ni apa? Okey, kita sebelum ni pernah belajar mu'tal kan. Fi'il mudhari' mu'tal ni apa? Fi'il mudhari' yang hujung dia adalah huruf ilat. Jadi untuk mu'taliyah pula, fi'il mudhari' tu huruf ilat, tapi huruf ilat dia huruf ilat ya. Itu je. Contohnya uridu an abniya al-ma'hada. Abniya. Tanda nasab dia dengan fathah. Untuk fi'il mudhari' kalau huruf ilat dia huruf ilat dengan ya lah. Lepas tu fi'il mudhari' untuk mu'tal waw pula. Tadi mu'taliyah huruf ilat ya. Ni mu'tal waw adalah huruf ilat apabila huruf ilat dia waw. Uridu an aghzuwa fi sabilillahi. Lepas tu ni mu'tal waw. Ni pun tanda dia fathah juga. Okey. Lepas tu fi'il mudhari' mu'tal alif. Fi'il mudhari' mu'tal alif. Ni tak nampak ni. Sebab apa? Sebab dia muqaddarah. Dia tak nampak. Dia akan jadi i'rab nasab, memang i'rab nasab, tapi tanda nasab dia tu apa? Fathah muqaddarah, fathah yang tak nampak. Tengok mana nampak fathah dia. Lepas tu af'alul khamsah. Yuridu al-muslimuna an yujahidu. Af'alul khamsah ni dengan waw jamak lah. Yuridu, orang muslim ingin, yujahidu, berjihad. Tengok yujahidu, patutnya yujahiduna, tapi bila masuk dhamir an ni, bila masuk an ni, dia jadi yujahidu. Dia buang nun dia. Okey. Jadi itu saja pembahasan dia dekat sini, sebab dia akan tunjuk sekali
bila an ni baca, bila dia hanya tunjuk amil dia, lepas tu dia hanya bagi ayat, dia hanya bagi contoh. Tapi sama je. Sama je kalau sahih tanda dia dengan fathah. Okey, kalau kita tengok ni lan sama je tanda dia fathah juga. Kalau izan tanda dia pun fathah juga. Sama, tanda dia sama, cuma dia nak membezakan contoh-contoh lah. Cuma dia nak kasih contoh. Bila dengan an, dia kasih contoh. Bila dengan lan, kasih contoh. Tapi yang penting, setiap kali ada amil nasab ni dan fi'il mudhari' selepas dia tu memang i'rab nasab. Cuma kita kena kenal fi'il mudhari' tu fi'il mudhari' apa? Af'alul khamsah ke, mu'tal ke, ataupun sahih. Bila kita dah tahu dia mu'tal, kita kena tahu juga dia mu'tal apa? Mu'tal waw ke, mu'tal alif ataupun mu'tal ya. Sebab apa? Mu'tal, 3 jenis mu'tal yang ada kat atas ni. Ada mu'tal alif, mu'tal waw dengan mu'tal ya, ada yang berbeza sedikit. Yang mana mu'tal alif ni tak nampak tanda nasab dia tu. Tanda nasab dia tak nampak. Fathah muqaddarah. Itu kena membezakan lah. Kalau mu'tal waw nampak. Tengok. Yaghzuwa. Lepas tu ni mu'tal ya, ada an abniya. Jadi itu semua sama-sama lah contoh dia. Dia hanya nak apa ni? Kasih contoh saja. Lepas tu pada muka surat yang sebelah dia, pada muka surat yang sebelah dia pula, dia nak menjelaskan pasal latihan saja. Okey. Ini dia ada latihan fi'il mudhari' marfu' bila apabila dia marfu'. Lepas tu af'alul khamsah tu apa? Ini kena jawab lah. Lepas tu ini cari fi'il mudhari' marfu' dan mansub. Dia suruh apa? Cari fi'il mudhari' yang mansub ataupun marfu'. Contohnya okey, lan yabi. Okey, yabi'a, yabi'u ke yabi'i? Ke yabi'. Jadi lan ni dia termasuk kepada amil nasab. Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi selepas dia ni fi'il mudhari' ni yabi'a. Fi'il madhi dia apa? Ba'a. Jadi ba'a yabi'u. Okey. Jadi disebabkan masuk amil nasab ni, dia akan tertukar jadi yabi'a. Tidak akan pernah. Ustaz ada cakap tadi makna lan tidak akan pernah menjual. Lan yabi'a. Siapa menjual? Abi. Ayahku sayyaratahu, keretanya. Jadi yabi'a ni kita bulatkan, kita cakaplah ini adalah fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' mansub. Apa tanda nasab dia dekat situ? Tanda nasab dia dekat situ dengan fathah. Kalau untuk af'alul khamsah, tanda nasab dia apa? Membuang nun. Kalau untuk mu'tal, fathah, dan untuk mu'tal alif, fathah muqaddarah, tak nampak. Jadi ini adalah salah satu contoh. Dia kata apa? Cari fi'il mudhari' marfu' dan mansub. Jadi ini kita bulatkan fi'il mudhari' ni. Lepas tu kita cakap dekat atas dia, kita tulislah fi'il mudhari' mansub. Sebab apa mansub? Sebab dimasuki amil-amil nasab. Perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari'. Jadi insya-Allah itu saja penjelasan daripada saya untuk ni. Jadi itulah dia ada kasih senarai-senarai amil-amil nasab. Jadi insya-Allah saya akan serahkan kepada Ustaz Agong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah penjelasan dari pelajar kita ni mengenai amil-amil nasab. Jadi apa pentingnya kita belajar amil nasab ni? Jadi kalau kita terjumpa apa saja amil nasab tadi? Lagu dia tak Syahir baca lagi. Apa tadi? Ada banyak amil nasab. Nanti atau boleh masa lentera santri pun ada belajar nanti. Belah petang lah. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada channel YouTube kita, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa, ada di sana. Apa guna dia kita mencari menjumpai amil nasab? Kalau kita nampak amil nasab, okey, sana tu ada
Ada apa saja amil nasab? Banyak sana amil nasab. Ada kai ya. Kai. Ajtahidu maksud dia apa? Saya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ajtahidu kai an. Kalau kita terjumpa kai, kai ini adalah amil nasab. Jadi kita boleh tahu ini amil nasab. Selepas dia mestilah fi'il mudhari' tu mansub. Jadi kita buatlah sini fi'il mudhari' yang dia tu mansub atau mempunyai status i'rab nasab. Jadi mansub ni maksud dia apa? Perkataan yang mempunyai status i'rab nasab. Jadi fi'il mudhari' mansub. Anjah ni akhiran dia menggunakan huruf sahih. Jadi anjaha pakai fathah. Okey. Alat boleh juga. Kita gunakan yang al-af'alul khamsah. Hum yajtahiduna. Kita buat yajtahiduna kai yanjahu. Yanjahu. Tak boleh pakai nun lagi. Yajtahiduna kai yanjahu. Ini ni fi'il mudhari'. Ini amil nasab dia. Ini fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' selepas amil nasab, maka dia menjadi mansub. Sekarang mansub dengan apa? Membuang nun. Jadi membuang nun. Okey. Jadi kalau yang mabni macam ni macam mana, Ustaz? Okey. Sini yadhhabna. Okey, kita buat kita buat di atas lah ya. Tahidna, mereka perempuan-perempuan itu bersungguh-sungguh. Kai jahna. Kalau yang mabni dia tak ubah tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada ni ada amil nasab kan? Kai kan? Ni amil nasab. Amil nasab kai ni selepas dia fi'il mudhari' sepatutnya mansub. Tapi fi'il mudhari' dengan fi'il mudhari' ni tak berubah bentuk dia. Yanjahna. Kalau sini berubah. Sini pakai u, sini a. Sini pakai nun, sini membuang nun. Tapi sini sama-sama saja, tak ada yang berubah. Inilah sebab itulah dinamai dia fi'il mudhari' mabni. Jadi dia mabni ya. Itulah perbezaan yang mu'rab dengan mabni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senang kalau nak fahamkan yang kaedah-kaedah ni, boleh dengan cara mengerjakan latihan ataupun dengan cara kita membina-bina ayat menggunakan kaedah sesuai dengan kita faham. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senangnya tuan-tuan dan puan-puan kena hafallah amil-amil nasab apa saja dengan lagu an lan idzan kailam lam lamul juhud hatta fa'jawab aw ma'iyah. Okey. Itu saja. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi sekejap lagi Ustaz Farid akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mensyarahkan tasrif. Jadi sila tuan-tuan dan puan-puan siapkan kitab tasrif. Okey. Itu saja dari saya dulu. Wallahu a'lam. Saya minta maaf tersilap kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kita. Sekarang kita berada dalam saraf. Saya suka sebelum kita memulakan pengajian saraf ni, mari sama-sama kita mendengar nyanyian yang akan disampaikan oleh pelajar kita dan tangan daripada wazan fa'ala yafa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Pada muka surat yang ke berapa tu? Pada muka surat yang ke-26.
27 lah. Kalau kitab baru 27. Kitab lama 26. Okey, kita dah bincang tiga perkataan. Fa'ala yufa'ilu daripada fi'il yang sahih, fa'ala yufa'ilu daripada fi'il naqis, dan juga fa'ala yufa'ilu hari ini kita akan bincangkan daripada fi'il mudha'af. Okey Jadi kalau kita lihat pada muka surat 27 ni, mudha'af ni maksudnya fi'il yang bersabdu lah. Kita nak minta pelajar kita daripada muka surat 24 dia ambil dua. Kita nak bezakan antara satu lagu dengan lagu yang lain. Baddala, basyara. Muka surat 25 pun dia akan ambil Rabba yurabbi dengan Jalla yujalli. Kemudian habiskan pada muka surat yang ke-26. Dipersilakan. Pada muka surat yang ke-31 ni. Di sini 31. Bukan 31 muka surat 28. 28. Kitab lama 26. Okey. Jadi kita ambil fi'il sahih 2. Kemudian fi'il naqis 2. Kemudian habiskan pada fi'il mudha'af. Sebab fi'il kita nak bezakan antara satu lagu dengan lagu yang lain. Dipersilakan. Dua-dua fi'il mudha'af habis. Okey, jadi insya-Allah kita tengok pada buku tasrif lah. Buku tasrif kita cuba tengok. Bismillah. Okey. Kita buka dulu pada muka surat yang ke-26. Insya-Allah. Kamera akan tunjuklah. Okey, baik. Okey, pertama kita tengok pada basyarah. Okey, badalah. Kita akan cubalah sama-sama kita ambil dua. Kita ambil badalah dan basyarah. Okey. Badala yubaddilu tabdilan, tabdilatan tabdalan tibdalan, mubaddalan fahuwa mubaddilun, wa dhaka mubaddalun. Baddil la tubaddil, mubaddalun mubaddalun. Basyara yubashiru tabshiran, tabshiratan tabsharan tibsharan, mubasyaran fahuwa mubashirun, wa zaka mubasyarun. Bashir la tubashir, mubasyarun mubasyarun. Okey, itu untuk sahih lah. Kita akan cuba pindahkan untuk mudha'af pula. Kita cuba untuk nakis pula Kita ambil Jalla dan kita ambil halal lah. Kita cuba zoom sikit. Okey, sama-sama ni. Jalla yujalli tajliyan tajliyatan tajlaan tijlaan mujallan
فهو مجلين وذاك مجلان مجلان جلي لا تجلي مجلان مجلان حل يحلي تحليا تحلية تحلاء تحلاء محلان فهو محلين وذاك محلان محلان حلي لا تحلي محلان محلان. Okey, lepas tu kita pindah lagi. Muka surat sebelah kita ambil dua wazan. Dan untuk yang ni kita ambil bina mudha'af ni kita ambil semua lagu Okey. Ini bab baru jadi kita ambil semualah. Okey. Kita zoom sikit. Okey, nyanyi sama-sama ya. Karrara yukarriru takriran takirratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wa zaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun tammama yutammimu tasmima assasa yuassisu ta'sisan ta'issatan ta'sasan ti'sasan muassasan fahuwa muassisun wa zaka muassasun assis la tuassis muassasun muassasun tammama yutammimu tatmiman tatimmatan tatmaman titmaman mutammaman fahuwa mutammimun wa zaka mutammamun tammim la tutammim mutammamun mutammamun jaddada yujaddidu tajdidan tajiddatan tajdadan tijdadan mujaddadan fahuwa mujaddidun wa zaka mujaddadun jaddid la tujaddid mujaddadun mujaddadun habbaba yuhabbibu tahbiban tahibbatan tahbaban tihbaban muhabbaban fahuwa muhabbibun wa zaka muhabbabun habib la tuhabbib muhabbabun muhabbabun harrara yuharriru tahriran tahiratan tahraran tihraran muharraran fahuwa muharrirun wa zaka muharrarun harrir la tuharrir muharrarun muharrarun khassas Jangan bagi juga. khassasa yukhassisu takhsisan takhissatan takhsasan tikhsasan mukhassasan fahuwa mukhassisun wa dhaka mukhassasun khassis la tukhassis mukhassasun mukhassasun yadhallala yudhallilu tadlilan تذلة تذللا تذللا مذللا فهو مذللون وذاك مذللون ذليل لا تذليل مذللون مذللون صحح يصحح تصحيحان تصحة تصححا تصححان مصححا فهو مصححون وذاك مصححون صحيح لا تصحيح مصححون مصححون ضلل يضلل تضليلان تضلة تضللا تضللان مضللا فهو مضللون وذاك مضللون ضليل لا تضليل مضللون مضللون
فرر يفرر تفريرا تفرة تفررا تفررا مفررا فهو مفرر وذاك مفرر فرر لا تفرر مفرر مفرر قلل يقلل تقليلا تقلة تقللا تقللا مقللا فهو مقلل وذاك مقلل قلل لا تقلل مقلل مقلل. Okay, kita ulang balik kepada Ustaz Farid, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada muka surat yang ke-28. Tuan-tuan, semua atas wazan fa'ala yufa'ilu, selalunya pelajar kita akan lemah pada tempat inilah, mudha'af dan juga fi'il naqis. Ini yang perlu diberi penekanan. Kita lihat karrara maknanya mengulangi. Assasa makna mendirikan, mengasaskan. Kalau tammama adalah maksudnya menyempurnakan. Kalau tammam makna sempurna, tammama menyempurnakan. Jaddada memperbaharui, tajdidul wudu, tajdid. Habbaba yuhabbibu tahbiban, yakni menjadikan ia cinta, menjadikan ia suka. Harrara yuharriru memerdekakan. Khassasa mengkhususkan, khassasa. Dhallala hina. Kalau dhallala menghinakan. Sahha maknanya adalah sihat ataupun betul. Tapi kalau sahhaha memperbetulkan. Okey, dhallala makna sesat. Kalau dhallala makna menyesatkan. Qarrara menetapkan. Kalau qarra tetap, qarrara menetapkan. Qalla makna sedikit, kalau qallala makna menyedikitkan. Okey, nampak perbezaan dari sudut translate terjemahan. Kita terus melihat latihan yang di bawah. Okey, kita lihat yang pertama, latihan di bawah ini quwwatul hifzi. Kekuatan hafalan itu bitakrar boleh, bitikrar boleh. Sebab itu semua masdar. Bitikrar pun masdar, bitakrar pun masdar. Ismul masdar. Okey? Kekuatan hafalan itu dengan mengulang-ulang. Jadi at-tikrar ataupun takrar itu adalah ismul masdar. Sirah dia, bentuk atau pattern dia. Kemudian yang keduanya adalah muassisu hadhil jami'ati asy-syaikh Nuruddin. Pengasas universiti ini adalah Syekh Nuruddin. Muassis daripada perkataan assasa yuassisu ta'sisan, muassis adalah ismul fa'il. Sirah atau pattern adalah ismul fa'il. Yang ketiga, tammama yutammimu tatmiman. Tammama makna menyempurnakan. Di sini macam mana? Tammama, kalau tammama mana fa'il dia? Tak ada fa'il. Sudah pastilah tammim, kamu sempurnakanlah fi'il amar. Okey? A'malaka, akan amalan ataupun ibadat kamu. Yang keempat, al-muslimuna yahtajuna ila tajdid fi ta'lim. Orang-orang Islam yahtajun, perlu, berhajat, ila tajdid, kepada pembaharuan, fi ta'lim, dalam pendidikan. Jadi nak highlightkan di mana at-tajdid. Tajdid daripada jaddada yujaddidu tajdidan. Tajdidan adalah ismul masdar. Mana orang Islam perlu kepada pembaharuan. Kalau jadid tu baru, tajdid makna pembaharuan. Yang kelima, Allahumma habbibna
al-jihada fi sabilik. Ya Allah, kamu jadikanlah kami ni suka ataupun cinta untuk berjihad di jalan kamu. Daripada perkataan apa? Habbaba yuhabbibu tahbiban. Habib la tuhabbib. Habib bukan habib. Habib tu lain. Jamak ada habaib, habib. Orang Malaysia suka habib. Sebab habib pembawakan dia sopan santun. Orang Malaysia suka. Yang selawat banyak-banyak tu. Yang selawat ya Hanana semua tu. Orang Malaysia kita suka. Satu hiburan. Satu lagi pembawakan habib ni dia lembut. Berbeza dengan golongan lain, dia agak keras sikit kadang-kadang. Dekat Malaysia, Indonesia cukup mesra dengan habib. Allahumma habib, itu habib. Haba ya ba. Haba ya ba. Habib. Tapi di sini habib. Hababa. Ba tu disabdukan. Habib. Ba yang kedua mati. Ba yang pertama sabdu. Maksudnya kamu jadikanlah cinta. Iaitu kamu jadikanlah kami cinta kepada berjihad di jalan kamu. Soalan yang nombor 6 iaitu yajibu alaina. Apa yajibu alaina? Yajibu alaina tahrirul muslimin min saytaratil kufar. Iaitu ya Allah, yajibu alaina, wajib kepada kami. Apa yang wajib? Tahrirul muslimin, membebaskan orang-orang Islam min saytaratil kufar, daripada penguasaan orang-orang kafir. Jadi tahrir ni jadi fa'il, i'rabnya jadi fa'il. Design ataupun pattern dia, sirah dia, bentuk dia adalah daripada harrara yuharriru tahriran, yang bermaksud pembebasan. Dia adalah sirah apa tu? Itu masdar harrara yuharriru tahrir. Soalan nombor 7, hadhihi al-kutubu mukhassasatun lil asatizi. Jamak kepada ustaz, plural dia adalah asatizah boleh, asatizi pun boleh. Tapi yang banyak digunakan asatizah. Asatizi pun boleh. Hadhil kutubu, kitab-kitab ini mukhassasatun, dikhususkan lil asatizati, untuk ustaz-ustaz je. Jadi mukhassasatun adalah daripada sirah khassasa yukhassisu takhsisan. Maknanya mukhassasan adalah ismul fa'il. Sebab apa diletakkan atau marbutah mukhassasatun? Kerana apa? Kerana al-kutub adalah plural. Setiap plural dalam bahasa Arab adalah muannas, iaitu perempuan. Setiap jamak, setiap plural dalam bahasa Arab adalah muannas, iaitu perempuan. Sebab tu diletakkan mukhassasatun, asalnya mukhassasun. Soalan nombor 8, la tuzallil. Zallil, la tuzallil. La tuzallil nafsaka, jangan kamu hinakan diri kamu bima'siyatillahi, dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zallala yuzallilu fi'il mudhari', la tu la nahi, kena matikan lam, iaitu la tuzallil, lil matikan. Nombor 9, sahhaha khata'a. Kalau sahhaha, mana fa'il dia? Tak ada fa'il. Sudah pasti bukanlah dia fi'il madhi, tetapi dia adalah fi'lul amr, iaitu fi'il amr yang membawa maksud sahih khata'a auladika, kamu perbetulkanlah kesalahan anak-anak kamu. Daripada perkataan apa asalnya? Sahhaha. Sahhaha yusahhihu tashihan. Tasihatan, tashahan, tishahan. Okey? Daripada sahhaha yusahhihu tashih. Jadi di sini fi'il amr sahih. Nombor 10 yang terakhirnya adalah soalan dia, yuridul yahudu wan nasara tadlilal muslimin, iaitu
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka nak apa itu? Tadlila. Jadi maf'ulun bih i'rabnya, nak menyesatkan orang Islam. Tadlil daripada perkataan apa? Adalah sirah ismul masdar. Ismul masdar daripada dallala yudallilu tadlilan. Okey. Nampak tak? Ismul masdar. Okey. Sekarang kita minta pelajar kita baca lagi. Tuan-tuan nampak perbezaan dia cukup mudah. Kita tengok sekali imbas, tengok assasa yuassisu. Yuassisu fi'il mudhari'. Bila nak buat fi'il amar ada dua step. Yang pertama, buangkan ya harful mudhara'ah. Kemudian step yang kedua, sukunkan huruf hujung jadi assis. Cukup mudah Cukup dan sangat mudah. Okey. Cuma masdar dia agak banyak lah. Seperti mana fi'il naqis dan juga fi'il yang sahih semalam kita bincangkan untuk atas wazan fa'ala yufa'ailu. Okey. Isim fa'il, isim maf'ul mudah je. Letak mim di awal, ambil fi'il mudhari', buang ya, letakkan mim, kemudian huruf second last berbaris bawah isim fa'il, huruf second last berbaris atas adalah ismul maf'ul. Okey. Kita minta sahabat-sahabat kita Habib bukan penyembah kubur, jangan salah faham. Siapa tulis ni? Habib bukan penyembah kubur. Mereka ni orang hebat sebenarnya, mereka ni. Habib ini adalah orang yang mana taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka selalu ziarah kubur. Ziarah kubur, mereka baca doa dekat kubur. Tapi bukan mereka sembah kubur. Dipanggil kuburiyun, bukan. Sembah kubur tu mereka tak semayang dah kat masjid, semayang kat kubur semua. 5 waktu kat kubur je. Tapi Habib tak macam tu lah. Habib mereka ni semayang 5 waktu di masjid. Cuma setiap minggu mereka ziarah kubur. Tak boleh ziarah, bukan kata ziarah kubur tu dilarang. Itu anjuran daripada Nabi. Dan ulama mazhab Syafi'i kita menyatakan ziarah kubur disunatkan setiap hari Jumaat. Jadi mereka buat tu. Jadi tak bolehlah mereka mengatakan mereka itu adalah penyembah kubur. Boleh Okey, sekarang ni kita lihat, kita minta mereka baca 2 untuk menutup tirai fi'il mudha'af. Kemudian mereka ambil contoh 3 untuk persiapan esok hari. Persiapan esok hari untuk atas wazan fa'ala yufa'ilu. Ini kita akan baca kita akan baca keesokan harinya insya-Allah taala. Boleh untuk wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala semua dah habis dah. Kita terbahagi pada 3, iaitu sahih, naqis dan juga mudha'af. Minta 2 daripada fa'ala, 3 daripada fa'ala. Bismillah, boleh. Bismillah. Jadi baik kita tengok pada buku tasrif ya. Yang mana pada muka surat yang ke-28 kita akan membacakan karrara dan assasa. 2 contoh pada untuk itulah bina mudha'af. Okey, boleh baca sama-sama. Karrara yukarriru takriran, takiratan takraran tikraran, mukarraran fahuwa mukarrirun, wa dhaka mukarrarun, karrir la tukarrir, mukarrarun mukarrarun, assasa yuassisu taksisan, ta'issatan ta'sasan tiksasan, muassasan fahuwa muassisun, wa zaka muassasun, assis la tuassis, muassasun muassasun.
Okey, pada muka surat yang ke-29 kita baca bab fa'ala yufa'ilu bin as-sahih. Baca sama-sama insya-Allah. فعل يفعل مفعلة فعالا فعالا مفاعل مفاعل. Okey, kita cuba sekali lagi ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun jadala yujadilu mujadalatan jidalan jidalan mujadilun mujadalun jadilatu jadil mujadalun jalasa yujalisu mujalasatan jilasan jilasan mujalisun mujalasun jalislatu jalis mujalasun. Jadi pada bab fa'ala ni dalam proses lagu dia kita tak membacakan masdar mim lah. Kita hanya bacakan masdar. Itu hanya dalam proses lagu. Tapi kalau untuk keterangan perlu juga untuk apa ni? Kita masukkan sekali masdar mim. Minta baca latihan sikit. Atas. Yang atas fa'ala. Yang tu yang cari fi'il mudhari' madhi. Baligh risalah. Bismillah. Nabi kan? Bismillah, bismillah. Dekat mana makhluk? Okey, kita cuba tengoklah. Dia kata latihan dekat situ cari fi'il madhi, mudhari', masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, zaman, makan. Jadi carilah sirap-sirap dia. Contoh baligh. Baligh ni dia adalah ini baligh ya, bukan baligh. Ini baligh fi'il amar, salah baris. Jadi ini adalah fi'il amar lah untuk kalimat balagha daripada balagha. Risalati ni isim, ni huruf jar, ini pun isim. Jadi sirat dekat sini satu, sirat fi'il amar. Lepas tu harik. Harik ni pun fi'il amar juga, pun sama. Daripada bab harraka. Daripada harraka fi'il madhi dia lah. Lepas tu ni ada khataba. Khataba ni ada apa ni? Ini adalah fi'il madhi lah. Ini adalah sirat fi'il madhi. Lepas tu fi'il madhi 3 huruf lah. Lepas tu ini muharridan. Muharridan ni ini adalah sirat isim fa'il lah. Muharridan daripada kalimat harrada. Ini sirat isim fa'il. Lepas tu ni la tuharrim. La tuharrim ini adalah sirat fi'il nahi daripada kalimat harrama. Lepas tu ahalla, ini nanti pun ini akan datang kita belajarlah. Akan datang kita akan belajar bab ahalla. Lepas tu tahqir. Ini daripada bab apa? Haqqara. Haqqara yuhaqqiru tahqiran. Ini daripada bab haqqara, ini adalah ismul masdar. Lepas tu at-tadkhin. At-tadkhin pun daripada isim masdar. Bab dakhana yudakhinu tadkhin. Lepas tu mamnu' ni adalah inilah salah satu daripada bab, ni adalah isim maf'ul daripada bab mana'a yamna'u. Mana'a. Lepas tu dammara, ini adalah fi'il madhi lah, bab fa'ala, bina sahih. Lepas tu ni laqiya yalqa. Ni bab fa'ila yaf'alu lah. Laqiya yalqa. Fi'il madhi ya. Fasallim. Salim dia daripada apa? Dia sirat fi'il amar daripada kalimat sallama. Lepas tu az-zikru yuqawi. Yuqawi ni fi'il mudhari' lah. Asal dia qawwa. Daripada fi'il apa tu? Fa'ala. Fa'ala fi'il dipanggil fi'il apa? Fi'il
atas wazan fa'ala naqis. Oh. Jadi ini adalah apa ni lah fi'il daripada bina naqis atas wazan fa'ala. Asalnya qawwa yuqawi. Fi'il madi dia qawwa. Lepas tu Seperti muka surat 27 pada muka surat yang ke-27 lah. Macam muka surat 27 juga. Lepas tu kat sini ada la tusammi. La tusammi pun ikut wazan sama yusammi. Ini pun macam qawwa ni juga. Dia sama. Ba fa'ala tapi atas wazan inilah naqis lah. Sama yusammi tapi ini sirat fi'il nahi lah. La tusammi. muka surat 27 juga. Muka surat 27 juga. Tasmiyah. Tasmiyata ni ini adalah ismul masdar daripada fi'il nahi inilah la tusammi. Ini isim masdar. Pun sama bab. Sama yusami boleh cek pada muka surat 27. Cuma ini isim masdar lah. Okey, lepas tu okey, ni at-takrar. At-takrar ni daripada karrara. Kita pun dah belajar tadi karrara yukarriru takriran takiratan takraran. Ni ada takrar. Okey. Jadi itu saja. Cuma ni ada lagi satu al-muqarrarah. Ini daripada qarrara lah. Qarrara yuqarriru takriran. Pada muka surat yang ke-28 sebelah aja. Ini Kolom second last. kolom yang second last lah ada. Jadi itu sajalah. Kita akan serah balik pada Ustaz Farid insya-Allah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah selesai latihan semua ni. Insya-Allah kalau tuan-tuan ikuti pengajian kita, insya-Allah tuan-tuan akan jadi mantap lah bahasa Arabnya. Sebab secara halus satu persatu disebutkan. Satu persatu disebutkan. Daripada sirah apa, daripada macam mana jadi sedemikian, PL yang berapa huruf. InsyaAllah semua itu akan membantu lagi tuan-tuan puan-puan untuk memahami bahasa Arab dengan lebih yakin. InsyaAllah esok kita akan masuk muka surat 29 daripada fa'ala yufa'ilu. Ini adalah 3 plus 1. 3 plus 1 huruf, iaitu 4 huruf semua. InsyaAllah setakat ni dulu kita punya pengajian Saraf. Selepas dalam 10 minit selepas ni insyaAllah kita akan masuk dalam pengajian teknik hadam dan teknik hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang baru mengikuti pengajian kita, insya-Allah yang terlepas boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Juga boleh melayari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Jadi di sana ada pelbagai episod pengajian daripada awal sampailah ke hari ini insya-Allah. Tuan-tuan tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat istifadah pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.